Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Sembang Santai Ikan Bilis. Dah lama saya tak bersiaran ya untuk buat rancangan ni ataupun misi memancing. Maafkan saya sebab memang sibuk sikit akhir-akhir ni. Di musim-musim wabak Covid melanda ni, banyak company-company yang gawat. Bos-bos pun telah tunggu masa je. So kita kena tunjuklah kerajinan kita sikit. Kalau ada kerja kita buat dululah, kita utamakan kerja. Mana tahu nanti kali bos Zaz kita tak nak manggu lah nampaknya. Okey, itulah dia. Akhirnya dapat juga kita bertemu hari ni. Apakah topik hari ni yang kita bincangkan nanti? Okey, saya rasa saya nak lanjutkan topik pasal pengendalian bot lah. Seperti yang episod pengendalian bot yang pertama dulu, saya ajarkan cara-cara untuk kita menghidupkan enjin bot. Kalau tak silap saya lah, lepas tu saya ajarkan sikit kita memandu bot. Macam mana kita nak bawa bot, yang kita buat demo tu, bawa bot nak reverse. Lepas tu saya ajarkan juga kaedah mengelakkan pelanggaran semasa kita memandu bot. Hari ni saya akan lanjutkan lagi pemanduan dia. Saya akan terangkan juga lebih kurang macam mana kita nak memandu bot, terutama dalam bot ikan bilis ni lah. Sebelum ni saya pun tak tahu kaedah ni ada untuk mengelakkan pelanggaran lah, sebab kita pun tak belajar lagi. Alhamdulillah, saya dah masuk belajar sikit, adalah ilmu sikit. Saya kongsikan dengan penonton-penonton Sembang Santai ni agar dapat sedikit manfaatnya. Okey, saya masuk ke dalam silah. Panas. Alright. Air di pengkalan ni sekarang ya tengah surut tengah kering kontang. Okey, kita lanjutkan lagi tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, seperti yang kita sedia maklum banyak juga kes-kes pelanggaran bot bot pelanggar antara bot ke dengan kapal ke. Sebab banyak juga kemalangan yang berlaku, yang banyak mendatangkan kerosakan juga, dan banyak juga yang mendatangkan mengorbankan nyawa jugalah. Seperti yang kita sedia maklum, kita ni di atas air bila berlaku pelanggaran antara bot akan mengakibatkan kemalangan yang agak serius lah, dan boleh juga mengorbankan nyawa. Itu sebab saya akan fokuskan lagi pada kaedah-kaedah kita pengendalian bot yang betul. Bawa bot tu semua orang tahulah, bawa bot, tapi bila kita memandu, bila kita berhadapan situasi-situasi yang agak berbahaya dan mencemaskan, kita mesti menggunakan kaedah yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang telah disediakan lah. Okay, pada episod kali ini saya akan melanjutkan lagi. Ada dua lagi kaedah yang saya akan tunjukkan untuk mencegah pelanggaran di laut. Kalau air dah masuk nanti, mungkin kita buat demonstrasi lah sambil kita panas-panaskan enjin. Apakah kaedah tu? Hari ni yang saya akan tunjukkan ada dua kaedah. Yang pertama iaitu macam mana kita nak melintas ataupun situasi melintas. Sebab kadang-kadang bila kita melintas macam jalan raya jugalah, nak melintas pun ada cara dia. Di laut pun ada cara dia untuk melintas. Satu lagi situasi memotong. Situasi memotong di laut macam mana kita nak memotong antara sampan dengan sampan kan, memotong kapal kan. Ada peraturan dia untuk kita memotong. Seronok. Okey, sebab semua kaedah ini bukan saya yang cipta ya. Kaedah ini adalah kaedah antarabangsa sebenarnya, yang perlu diikuti oleh semua. Kita panggil whistle lah. Whistle tu maksud dia semua kenderaan yang berada di laut yang digunakan untuk penumpang ataupun pengangkut barang. So semua kaedah ini akan terpakai kepada whistle atau kenderaan di laut. Okay, kaedah ini adalah kaedah peraturan antarabangsa bagi mencegah pelanggaran di laut tahun 1972. Antarabangsa bukan Azman Ikan Bilis yang cipta ni. So di mana juga kaedah ini terpakai, sama ada di Malaysia ke, di Thailand ke, di negara-negara lain ke. Sebenarnya tugas seorang jurumudi tu ataupun pengendali bot adalah amat berat sebab tanggungjawab dia amat besar. Itu untuk menjaga keselamatan bot dia sendiri, dan juga menjaga keselamatan penumpang, dan juga untuk menjaga keselamatan harta benda yang lain lah. Dan kita juga bertanggungjawab sebenarnya untuk mencegah bot kita dari dilanggar ya. Takkan kita tunggu orang nak langgar kita. Logik tak? Mesti tak logik kan. Kita nampak satu kapal ataupun bot lain datang dengan laju, kita ada tanggungjawab untuk mengelakkan diri kita dilanggar. Itu sistem laut ada lain sikit.
kena ambil perhatian tentang ni. Tak semestinya nanti kau langgar aku, engkau yang salah. Tak, mungkin juga dua-dua akan disiasat jugalah nanti. So tanggungjawab tu kena ingat kita patut mengelakkan berlakunya melanggar orang, dan kita harus juga mengelakkan diri kita ataupun bot kita dilanggar oleh kenderaan whistle yang lain. Dah nampak akan berlakunya pelanggaran, kita mesti ambil tindakan awal dan positif untuk mencegah pelanggaran itu. Dapat? Okey, terbaik. Apa lagi saya nak cerita Tak ada idea sebab tak ada orang nak sediakan skrip tu kan. One man show je. Nanti dapat idea nanti saya nak cerita apa yang saya nak sambung cerita sebelum kita tunggu air masuk. Sekejap relax dulu minum kopi dulu. Okey, alhamdulillah air telah pun masuk air telah pasang. Dan kita boleh keluarlah untuk panas-panaskan enjin sambil kita buat demonstrasi cara-cara kita melintas dan cara-cara kita memotong bot. Sekarang arus menolak kita ke tepi Okey, kita kena makan side sikit. Okey, air keluar cantik. Ada peti sejuk terapung Macam-macam sampah sekarang masuk. Sebab apa? Bila air pasang, baru nak pasang. Dan sekarang pun musim hujan, banyak sampah dari darat dan turun ke laut. Bila separuh-separuh terbalik yang tak sampai ke tengah laut tu, dia akan naik balik, tolak balik ke dalam hulu sungai. Macam ni, semua sampah akan naik. Sebab tu sekarang tak boleh bawa laju-laju sangat lah. Kalau sampah terapung tu nampak kadang-kadang kayu, plastik semua naik. Biasalah, sampah sarap banyak kawasan ni. Okey, kalau nak tengok posisi laut sekarang secara memandu bot, okey, saya cuba adjustkan kamera ni ke depan okey. Ini mungkin pandangan mata saya. Cuba nampak kelihatan di sana tu. Sebab ni kamera ni tengah sikit sepatutnya saya taruh sebelah sini ni. Okey. Sebab holder dia sepatutnya pemandangan saya sekarang yang betul macam ni. Dia tak nampak tepat. Kalau yang tepat tu macam ni lah. Kalau steering box tengah-tengah, kita akan duduk tengah-tengah macam ni. Okey, sekarang saya punya steering box ni dekat sini. Kat tepi, saya akan nampak sebelah tepi saya. Jadi sekarang dia belum mendongak lagi sebab saya tak pandu dengan laju. Nanti kita test bila dia mendongak sikit. Okey, saya akan lajukan bot. Ini adalah pandangan aras mata saya. Tengok dia akan menjongket. Akan mendongak sikit lah. Okey, dia akan mendongak. Kita hanya dapat melihat di sebelah sana sebelah sini kita kadang-kadang tak nampak. Kalau kita nak melihat satu objek, selalunya kita akan pusingkan macam ni sikit. Kita akan nampak sebelah sana, ataupun pusing ke kanan sikit lah untuk melihat objek yang ada di hadapan. Setiap bot berbeza karakter Karakter dia berbeza mungkin dengan design bot itu sendiri. Kalau ikan bilis, kalau posisi enjin yang macam ni, enjin yang agak level, selalunya kalau laut tenang, dia punya posisi airnya dia akan betul-betul di sini. Pernah juga dulu sekali posisi saya punya air tu bukan di situ. Dia tak boleh mendongak sebabkan sesuatu. Kenapa? Masa tu ada kebocoran dalam bot dah jadi berat.
dia tak boleh mendengar. Dari itu kita boleh rasakan lah kita punya bot sendiri, sebab macam bawa kereta juga, kita boleh rasakan kadang-kadang kereta kita ada masalah, kita boleh rasakan. Sama juga dengan bot, kenapa dia kadang-kadang dia tak boleh mendengar, kenapa sekarang dia sengit, kita boleh rasakan mesti ada sesuatu masalah terjadi. Bayangkanlah kalau enjin sangkut yang dia punya pemandu dia ataupun jurumudinya duduk di belakang, dia tak nampak depan dia nampak kiri di kanan saja. Dia kena pandai lah untuk adjust ke kiri ke kanan sikit, menentukan apakah objek di hadapannya. Okey, ada orang menjaring di situ nampaknya, memasang jaring. Kita kena hati-hati juga dengan jaring, nampak dia punya pelampung tu. Kita akan elakkan lah. Ini semua kita kena perhatikan. Nampak sebuah bot, itu pelampung jaring dia menarik ke sampan dia sana lah. Ini bukan bot, ini bukan jaring, rawai. Rawai. Okey, kita dah sampai ke muka laut. Sekarang saya nak buat demonstrasi macam mana cara untuk memotong dan cara-cara untuk melintas mengikut kaedah peraturan mencegah pelanggaran 1972, peraturan antarabangsa terpakai kepada semua kapal-kapal besar, bot-bot kecil dan sebagainya. Hebat. Aduh, saya banyak juga bot yang menjaring. Okey, saya akan tunjukkan satu kaedah dulu, kaedah memotong. Okey, kaedah dia senang je. Kita selalunya datang dari belakang. Lepas tu kita sebenarnya kita boleh memotong dari kiri dan kanan. Kiri dengan kanan tak ada masalah. Tak perlu bagi signal, tak perlu apa. Terus memotong. Sambil tu kita kena berhati-hatilah. Mungkin kapal tu akan mengubah haluan ke, ataupun bot itu akan mengubah haluan sikit. Tapi kalau kat sini, kalau bot-bot kecil macam ikan bilis ni nak memotong kapal besar macam tu, okey, susahlah sikit. Sebab sebelum motong tu alun dia, kita dah kena alun lah. Kiri kanan dia mesti kita kena alun punya. Saya tunjukkanlah sikit, ada kapal berhenti, kita potong kapal berhenti aje lah. Saya nak mengelakkan jaring, pelampung-pelampung jaring ni. Mana ni? Banyak jaring ni timbul ni. Alright, kena berdiri sikit. Okey, banyak ni pelampung ni. Sebab ni semua pelampung jaring. Okey, selalunya jaring dia dalam mungkin 10 kaki, 15 kaki. So kita lalu tengah-tengah pelampung tak ada masalah. Okey, so banyak rakan-rakan kita menjaring macam dulu. Episod saya pertama, yang kedua dulu, menjaring. Petang ni banyak rakan menjaring. Okey, itu kapal kapal berhenti bukan kapal berjalan. Contohlah kita nak motong kapal yang datang dari belakang. Okey, kita boleh potong dia kiri dan kanan. Ambil berhati-hati. Ini kapal berhenti, bolehlah cerita. Okey, tu kapal. Okey, kebetulan ada bot lalu. Okey, posisi melintas. Posisi macam ni. Okey, nampak satu bot di sebelah sana. Bila sama-sama laju, nampak yang bot tu laju. Okey, saya pun laju lah. Contohlah, laju sama-sama laju, akan berlaku pelanggaran. Mudah-mudahan dia lalu depan kita. Macam ni, saya akan demokan. Bila akan nampak sebuah bot di sana tu, nampak? Dia akan menghampiri kita. Dari sebelah kanan saya, dari sebelah kanan saya ada bot, tak kisahlah bot pun ataupun kapal. Bila saya pun macam ni, tiba-tiba sama-sama laju. Okey, siapakah yang patut mengalah? Sebenarnya yang patut mengalah adalah saya. Okey, saya mengalah, saya memperlahankan kenderaan macam ni, ataupun kalau nak sama laju, saya potong sebelah belakang ni tadi. Ada nasib baik ada bot lalu, kita boleh demo. Faham tak? Dapat tak? Okey, saya terangkan lagi sekali. Okey, posisi kita tadi macam ni. Yang bot tadi tu, dia datang di sebelah kanan saya. Okey, dengan laju. Saya pun contohlah, kalau saya sama-sama laju, bila ada situasi macam ni, makin dekat situasi nak akan berlaku pelanggaran ni. Okey, saya ni macam ni, sebab saya nampak dia dari sebelah kanan, saya sini akan mengalah. Yang ini akan mengalah, bagi laluan sebelah kanan dulu. Sama ada kita saya memperlahankan kenderaan bot, ataupun saya terus pancung dia sebelah belakang. Nampak dia datang sebelah kiri. Okey, kalau dia datang dari sebelah kiri macam ni, nampak tu.
Okey, kalau dia datang sebelah kiri, nampak itu. Sekarang saya tak laju lah. Sebenarnya, siapakah membeli laluan dulu? Dia sebelah kiri, saya sebelah kanan. Sama-sama laju tau. Kalau posisi macam ni tadi tak adalah, sebab saya tak laju. Kasihlah dia jalan. Kalau sama-sama laju, berkemungkinan akan berlaku pelanggaran. Okey, dia sepatutnya beri laluan saya dulu. Okey, sebab dia nampak saya dari sebelah kanan. Faham? Dapat tak? Okey, kita mesti beri laluan pada bot dari sebelah kanan untuk melintas dulu. Sebab kita tak nak, takkan dua-dua tiba-tiba dua-dua laju mesti akan bertembung nanti. Dapat? Ada faham? Lebih kurang gitulah. Beri laluan pada sebelah kanan. Okey, kalau posisi saya macam ni. Okey, saya nak ke utara lah, Pulau Angsa. Okey, tiba-tiba ni saya laju ni nak ke atas ni dengan 5000 rpm. Saya nampak pula dari bot dari tepi sana tu, dia nak terus ke Tanjung Bakar depan tu. Terus laju ni, dia 5000, saya 5000 rpm ni sama-sama. Okey, dah nampak dah kalau saya terus mesti bertembung. Dia terus pun mesti bertembung. Okey, saya akan slow, potong sebelah sini. Jalan terus. Macam tu. Okey, kita sentiasa memerhati ada di laut ni. Sentiasa memerhati situasi keadaan. Dan juga kalau sebelah malam sambil kita memerhati, kita mendengar juga bunyi bot ke, bunyi kapal ke. Okey. Okey, situasi melintas dah settle lah. Okey, nampak tak kalau kita bucu dia macam ni sekarang kita tak nampak kapal tau. Kita tengok macam ni sikit, tu kapal. Ni pemandangan kita, tu kapal. Kalau kita tegak macam ni, kalau leka tak nampak ni pemandangan, atau sondol pula. Okey, kita dah agak depan kita ada kapal. Okey, kita patah sikit. Okey, setiap kapal ada nombor plate dia, IMO, International Maritime Organization ke apa ke saya tak pasti. Lebih kurang ada nombor dia masing-masing, tempat dia diregisterkan. Yang ni register pepelang. Okey, nampak kapal sebelah tu. Kita dah memotong dia. Okey, macam ni. Kalau di dalam sungai ke, di dalam kawasan yang sempit ke, okey, kita tiba-tiba berhadapan betul-betul macam ni, yang dia pun laju, kita pun laju, nak buat apa, nak break tak ada break. Okey, dia pun tengah bergerak, contoh ni okey, kita ambil lah ke kanan, potong macam tu. Nak kena dah tu. Okey, ambil ke kanan tu. Alright, selamat. Dia pun pergi ke kanan. Itu situasi dah. Settle lah kelas kita sendiri. Situasi melintas, situasi memotong dan situasi berhadapan demo sebelah kapal ni. Bila situasi nak berlanggar ke kanan juga. Kalau situasi tak berlanggar tak apalah, mana-mana pun kita boleh lalu. Kena faham tak semestinya kita nak ke kanan. Itu situasi kecemasan. Kalau lapang macam ni, mana-mana pun kita boleh bergerak. Boleh boleh. Mudah-mudahan boleh senang je. Kita dah tahu kaedah tu je sebab kita nak mengelakkan pelanggaran. Demikianlah tadi sebut sedikit penerangan saya. Kita punya sesi sembang santai ikan bilis hari ni, iaitu kaedah pengendalian bot. Mungkin kita sebut peringkat intermediate sikit lah kita belajar hari ni. Okey, sebelum saya mengakhiri video ni, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah sudi menonton video ni ataupun video-video saya sebelum ni. Okey, kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Sebab ini saya ceritakan semua adalah dari berpandukan pada pengalaman saya sendirilah. Dengan berpandukan cara saya memandu bot ikan bilis ni, seperti yang saya nyatakan awal tadi, setiap bot dia ada karakter dia tersendiri dan mungkin cara dia punya pemanduan dia tersendirilah. Okey, jika video saya ini dapat memberi sedikit manfaat kepada penonton di luar sana, saya mohon tolong sharekan video-video ini pada rakan-rakan anglers kita, pada rakan-rakan yang ingin memiliki bot satu hari. Okey, akhir kata dari saya, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Sebab lepas ni saya nak pergi terjah kawan-kawan saya yang menjaring di situ sambil sembang-sembang. Kita tengoklah apa hasil ikan diorang nanti. Okey, lepas tu barulah saya balik. Okey, saya akhiri video ini sekali lagi dengan ucapan Assalamualaikum
Salam sayang dari saya, Azman bin Ismail, Azman Ikan Bilis. Kita bertemu lagi di lain sesi sembang santai ikan bilis ataupun sesi misi memancing. Okey, bye bye. Assalamualaikum.